Kisah Rasul-Rasul 5. Ada seorang lelaki bernama Ananias. Dia dengan isterinya, Safira, menjual sebidang tanah yang dimiliki oleh mereka. Dengan persetujuan isterinya, Ananias menyimpan sebahagian wang itu untuk dirinya sendiri. Yang selebihnya diserahkannya kepada rasul-rasul. Oleh itu, Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kamu membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga kamu berdusta terhadap Roh Allah dengan menyimpan sebahagian daripada wang penjualan tanahmu itu? Bukankah tanah itu milikmu sebelum kamu menjualnya? Setelah kamu menjualnya, uangnya milikmu juga. Mengapa kamu berniat berbuat demikian? Kamu tidak berdusta terhadap manusia, tetapi terhadap Allah. Sebaik sahaja Ananias mendengar kata-kata itu, dia jatuh lalu mati. Semua orang yang mendengar peristiwa itu menjadi takut. Kemudian, beberapa orang muda datang membalut mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, isteri Ananias masuk. Dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku. Petrus berkata kepadanya, Katakanlah, adakah uang ini seluruh hasil penjualan tanah yang kamu terima bersama-sama suamimu? Ya, jawabnya. memang itu semuanya. Lalu Petrus berkata kepadanya, Mengapa kamu dan suamimu berbakat untuk mencubai Roh Tuhan? Lihatlah, beberapa orang muda yang menguburkan suamimu ada di depan pintu. Mereka pun akan mengusungmu keluar. Seketika itu juga, isteri Ananias jatuh dan mati di hadapan Petrus. Orang muda di situ masuk dan mendapati Safira sudah mati. Oleh itu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburnya di sebelah suaminya. Dengan demikian, jemaah dan semua orang lain yang mendengar peristiwa itu menjadi sangat takut. Banyak mukjizat dan keajaiban dilakukan oleh rasul-rasul di kalangan orang ramai. Semua pengikut Yesus berkumpul di serambi Salomo. Tidak ada orang di luar kelompok itu berani berkumpul dengan pengikut-pengikut Yesus, walaupun masyarakat sangat menghormati mereka. Tetapi bilangan mereka semakin bertambah, kerana banyak orang lelaki dan perempuan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, orang sakit dibaringkan di atas tilam atau tikar, lalu dibawa ke jalan, supaya setidak-tidaknya mereka terkena bayang Petrus apabila dia lalu di situ. Banyak orang datang dari bandar-bandar di sekitar Yerusalem. Mereka membawa orang sakit dan orang yang dirasuk roh jahat, dan semua orang itu disembuhkan. Kemudian, Imam Agung dan semua pengikutnya, yang termasuk golongan orang Saduki tempatan, mula bertindak terhadap para rasul, kerana iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara awam. Tetapi pada malam itu, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu, lalu memimpin rasul-rasul itu keluar. Malaikat itu berkata kepada mereka, Pergilah berdiri di rumah Tuhan dan beritahu orang ramai tentang hidup yang baru ini. Rasul-rasul itu menurut perintah malaikat itu. Pada waktu fajar, mereka pergi ke rumah Tuhan dan mula mengajar. Imam Agung dan para pengikutnya memanggil semua pemimpin masyarakat Yahudi untuk mengadakan mesyuarat majlis agama. Kemudian, mereka memberikan perintah supaya rasul-rasul itu diambil dari penjara untuk dibawa menghadap mereka. Tetapi, apabila pegawai-pegawai itu tiba di penjara, mereka tidak mendapati rasul-rasul itu. Lalu, mereka kembali dan melaporkan hal itu kepada majlis agama. Mereka berkata, Apabila kami tiba di penjara, kami mendapati pintu penjara masih terkunci baik-baik dan pegawai-pegawai sedang berjaga di pintu. Tetapi apabila kami membuka pintu itu,
Kami tidak mendapati seorang pun di dalamnya. Apabila ketua-ketua imam dan ketua pengawal rumah Tuhan mendengar laporan itu, mereka bingung tentang apa yang mungkin berlaku terhadap rasul-rasul itu. Kemudian, seorang lelaki masuk dan memberitahu mereka, beberapa orang yang tuan-tuan tahan di penjara sedang mengajak orang ramai di rumah Tuhan. Oleh itu, ketua pengawal rumah Tuhan pergi dengan anak buahnya dan membawa rasul-rasul itu kembali. Tetapi mereka tidak menggunakan kekerasan kerana mereka takut kalau orang ramai merejam mereka. Mereka membawa rasul-rasul itu ke hadapan majlis agama. Lalu Imam Agung berkata, dengan tegas kami melarang kamu mengajar berdasarkan ajaran orang itu. Tetapi sekarang lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Kamu menyebarkan ajaran kamu ke seluruh Yerusalem. Dan kamu mahu mendakwa kami bertanggung jawab atas kematiannya. Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Yesus yang Tuhan salibkan sudah dibangkitkan daripada kematian oleh Allah yang disembah nenek moyang kita. Allah mengangkat dia ke tempat yang berkuasa di sebelah kanannya untuk menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya umat Israel mendapat peluang untuk bertaubat dan beroleh pengampunan dosa. Kami menjadi saksi dalam semua perkara ini. Kami dan juga Roh Allah yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang mentaati perintahnya. Apabila anggota-anggota majlis agama mendengar kata-kata itu, mereka marah sekali sehingga mereka mahu menghukum mati rasul-rasul itu. Tetapi di kalangan anggota majlis agama itu, ada seorang Farisi bernama Gamaliel. Dia seorang guru Taurat yang sangat dihormati oleh semua orang. Dia berdiri lalu menyuruh orang membawa rasul-rasul itu keluar sebentar. Lalu, dia berkata kepada majlis agama itu, saudara-saudara orang Israel, fikirkan baik-baik apa yang hendak saudara-saudara lakukan terhadap semua orang itu. Beberapa waktu dahulu, Teudas muncul dan menganggap dirinya seorang pemimpin yang besar. Kira-kira 400 orang mengikut dia. Tetapi dia terbunuh, lalu semua pengikutnya tercerai-cerai, dan pergerakannya lenyap. Setelah itu Yudas, orang dari Galilea pun muncul pada masa pembancian. Dia mempengaruhi banyak orang. Tetapi dia juga terbunuh. Lalu semua pengikutnya tercerai-cerai. Oleh itu, tentang perkara ini sekarang, saya cadangkan supaya jangan ambil tindakan apa-apa terhadap semua orang itu. Biarkan mereka pergi. Jika apa yang dicadangkan dan dilakukan mereka itu daripada manusia, maka semuanya akan lenyap. Tetapi, jika semua itu datang daripada Allah, saudara-saudara tidak akan dapat mengalahkan mereka. Malah mungkin akan ternyata bahawa saudara-saudara melawan Allah. Nasihat Gamaliel diterima oleh majlis agama. Rasul-rasul itu dipanggil, lalu dicambuk, kemudian dilarang mengajar lagi berdasarkan ajaran Yesus. Setelah itu mereka dibebaskan. Apabila rasul-rasul itu meninggalkan majlis agama, mereka bersukacita kerana Allah menganggap mereka layak menanggung hukuman bagi Yesus. Setiap hari, baik di rumah Tuhan maupun di rumah orang, mereka tidak berhenti-henti mengajarkan dan mengkabarkan berita baik bahawa Yesus itulah penyelamat yang diutus oleh Allah.